Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini tentang perbicaraan kes bully Zara Khairina. Kes ini semakin menarik apabila seorang pemfitnah yang telah didapati mengedarkan ataupun bercakap tentang teori yang tidak benar, akhirnya berhadapan dengan hukuman. Kes Zara, guru bahasa Inggris yang mendakwa masuk mesin basuh terima pada. Saudara, teori mesin basuh ini betul-betul menggoncang seluruh Malaysia. Yang aku heran, ramai pula yang termakan hasutan dan percaya. Sehingga ramai juga yang pergi ke Dobi untuk mencuba berapa besar saiz mesin basuh yang boleh memasukkan seorang manusia. Yang aku heran, macam mana mereka boleh terfikir membawa seorang kanak-kanak dimasukkan di dalam mesin basuh. Kalau betullah Zara dimasukkan dalam mesin basuh, adalah tidak logik untuk dibawa sampai ke kedai Dobi. Itu tidak mungkinlah. Orang akan melihat dan menonton. Kalau di rumah dia asrama pula, mana ada mesin basuh yang terlalu besar. Itu sebabnya teori mesin basuh ini adalah satu kontroversi ataupun spekulasi yang benar-benar kita tidak boleh terima. Hari ini, tuduhan tidak berasas kononnya Allahyarham Zara Khairina Mahathir dimasukkan ke dalam mesin basuh membawa padah apabila seorang guru bahasa Inggris yang didakwa di mahkamah di sini hari ini. Bagaimanapun, Siti Hajar Al-Afla Saharudin, 39 tahun, mengaku tidak bersalah. Sebaik pertuduhan menimbulkan kegentaran awam mengikut Seksyen 505 dalam kurungan B, kanun keseksaan itu dibacakan di hadapan Magistrate Khairatul Animah Jelani. Mengikut pertuduhan, wanita itu didakwa membuat pernyataan yang mungkin menimbulkan kegentaran dan boleh mendorong mana-mana orang supaya melakukan kesalahan terhadap ketentraman awam. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar "Kami sayang Zara". Saya nak kongsi dulu dengan Anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita tidak berfungsi lagi dengan baik, kita sukar sembuh daripada penyakit, bahkan akar penyakit tumbuh di dalam tubuh badan kita karena imun badan kita tidak lagi bertindak baik dan jadi bodoh. Lalu kita kena penyakit dan tak sembuh daripada penyakit dan penyakit berakar dalam tubuh badan kita. Tapi apabila terapi imun ini mengajar, mendidik dan menguatkan imun badan kita, semua jenis penyakit boleh sembuh dengan imun badan kita yang menghapuskan akar-akar penyakit itu. Cepat dapatkan produk ini melalui nomor telepon saya yang tertera dan dapatkan produk ini segera. Ini ialah penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia serta lulus KKM. Mungkin ini jawaban kepada doa Anda selama ini. Saudara-saudara sekalian, pertuduhan ini dilakukan terhadap Siti Hajar Afla Saharudin. Menurutnya lagi atau laporan ini, guru bahasa Inggris itu yang merupakan ibu tunggal didakwa membuat kenyataan di akaun TikTok miliknya, yaitu Syah Abrinda, pada jam 1.20 petang 6 Ogos lalu. Kenyataan itu dilihat dan didengar oleh seorang anggota polis di lapangan terbang antarabangsa KLIA Terminal 2 di sini. Seksyen 505B, kanun keseksaan memperuntukkan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau dengan kedua-duanya. Sebelum ini, media melaporkan Zara Khairina yang juga pelajar tingkatan 1 Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Datu Mustafa di Sabah ditemui tidak sedarkan diri di dekat longkang asrama sekolah jam 3 pagi 16 Julai lalu sebelum disahkan meninggal dunia keesokannya. Kematian Allahyarham mencetuskan perhatian umum apabila ia pada peringkat awal diklasifikasikan sebagai laporan mati mengejut
Polis Diraja Malaysia PDRM sebelum ini membuka 15 kertas siasatan berhubung penyebaran berita palsu berkaitan kematian pelajar tingkatan 1 itu, termasuk dakwaan kononnya mangsa dimasukkan ke dalam mesin basuh. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Apa sebenarnya pilihan yang dimiliki oleh UMNO? Adakah UMNO patut keluar kerajaan perpaduan, bekerja sama dengan Perikatan Nasional? Atau adakah UMNO perlu bekerja sama terus dengan Pakatan Harapan bagi membentuk kerajaan perpaduan yang seterusnya? Mana satu yang lebih tepat, lebih baik? Tapi secara pribadinya, saya lihat UMNO kini berada di dalam landasan yang betul, memilih bekerja sama dengan Pakatan Harapan. Kerana UMNO harus ingat, dalam Perikatan Nasional, kekuatan sebenar Perikatan Nasional dominannya ialah PAS. Kalau UMNO bersama dalam Perikatan Nasional, UMNO perlu bertembung sekuat-kuatnya dengan PAS. Dia nak jadi ketua atau nak jadi pengikut di dalam Perikatan Nasional. Harus juga diingat latar belakang Barisan Nasional atau UMNO ini. UMNO tak pernah jadi pengikut tahu dalam Perikatan Nasional atau dalam kerajaan Barisan Nasional sebelum ini. Dominannya ialah Barisan Nasional UMNO. Sejak merdeka, UMNO sudah dominan di dalam Barisan Nasional. Yang menakutkan ialah kalau UMNO bekerjasama dengan Perikatan Nasional, di dalamnya ada Parti Bersatu yang juga pecahan daripada UMNO, dan di dalamnya ada PAS. Kalau dilihat siapa kerusi paling banyak di dalam Perikatan Nasional ialah PAS. PAS dalam diam mungkin tidak akan menonjolkan diri mahu Perdana Menteri. Tapi dalam dasar-dasar tertentu UMNO sudah tahu mereka sudah pernah dipatuk 2 kali. Jadi aku rasalah kan UMNO tak perlulah bekerja sama dengan Perikatan Nasional kerana jangan-jangan UMNO hanya jadi pak turut di dalam Perikatan Nasional lalu menguburkan diri sendiri. Apabila UMNO tersilap langkah, mereka tidak akan dapat berganjak kemana-mana lagi. Mengkhianati Pakatan Harapan, mengkhianati Pakatan Kerajaan, lalu kononnya mahu mengikut Perikatan Nasional, tiba-tiba di sana lagi hancur. Nah, apalagi semua yang dirancang tidak berguna lagi. Ini antara pilihan-pilihan UMNO untuk PRU 16. Tapi sebelum saya teruskan, izinkan saya dapatkan komen Anda dengan tanda pagar UMNO patut bijak. Dengan tanda pagar UMNO patut bijak. Sekarang saya perkenalkan dulu kepada Anda semua. Ini terapi imun transfer factor folate. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umumnya dan ringkasnya, apabila sistem imun badan kita lemah, apabila sistem imun badan kita bodoh, apabila imun sistem kita jadi celaru, kita mudah kena penyakit, kita selalu jatuh sakit dan akar penyakit akan bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Apabila penyakit tumbuh di dalam tubuh badan kita, kita susah untuk sembuh. Jadi, apabila imun badan kita dididik menjadi bijaksana, kuat dan luar biasa berfungsi seperti sedia kala, kita sembuh daripada penyakit apabila imun itulah yang bertindak menghapuskan akar penyakit dalam tubuh badan kita. Dapatkan produk ini melalui nomor telepon saya yang tertera, dan ingat ini produk lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Dapatkannya sekarang melalui nomor telepon saya. Dan ingat, mungkin ini adalah jawaban kepada doa Anda selama ini. Saudara, pilihan-pilihan UMNO untuk PRU yang ke-16 oleh Muhammad Yusri Ibrahim. Akhir-akhir ini saya melihat pemimpin UMNO ada 2 kategori. Pertama, yang agak rasional, yang sedar situasi dan kekuatan semasa. Kedua, yang sedikit garang, yang yakin bergerak solo adalah lebih baik. Semuanya pilihan-pilihan masing-masing. Begitulah variasi, warna-warni dan cantiknya demokrasi. Namun dalam konteks kenegaraan sudah tentu pasca PRU 16 nanti kita dambakan sebuah kerajaan yang stabil. Kerajaan stabil adalah nadi untuk kesinambungan Malaysia.
kesinambungan dalam pelbagai aspek sama ada keamanan, pembangunan sosial, kemajuan ekonomi, dan sebagainya. Tanah air kita pinjam daripada generasi akan datang. Kita mesti pulangkan semula kepada mereka seperti asal atau lebih baik lagi. Jangan hancurkan negara ini kerana sentimen, emosi, dan nafsu jahat politik kepartian semata-mata. Malaysia bermasyarakat majmuk yang bervariasi etnik, agama, budaya, sosial, ekonomi, wilayah, dan sebagainya. Kerajaan stabil adalah kerajaan yang kompeten, memiliki dan mempamer trek rekod pentadbiran yang baik. Kerajaan yang stabil adalah kerajaan yang mempunyai perwakilan semua komposisi masyarakat di dalamnya mengikut nisbah yang sepatutnya. Tidak boleh mana-mana segmen masyarakat terpinggir dalam kerajaan. Itu bukan kerajaan demokrasi yang ideal. Jadi, kenapa pendirian UMNO penting dalam aspek ini? Kerana jika parti-parti utama Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, dan BN bertanding sendirian dalam PRU 16 nanti, risiko tiada pemenang yang cukup majoriti untuk bentuk kerajaan adalah tinggi. Maka, pilihan yang ada adalah mengadakan koalisi politik untuk hadapi PRU tersebut. Disinilah signifikannya UMNO, walaupun mereka hanya mempunyai 26 daripada keseluruhan 222 kerusi parlimen sekarang. Dengan mengandaikan bahawa potensi kerajaan PHBN gelap gulita buat masa ini, maka langkah BN lebih signifikan. Kerana BN masih ada potensi untuk berkoalisi sama dengan PN atau dengan PH. Apa pilihan yang UMNO BN ada? Di Kuching minggu lepas, saya bentang kertas kerja tentang potensi-potensi kerjasama UMNO BN menjelang PRU 16. Kertas kerja berstatus artikel meja kopi, maksudnya agak santai dan umum berbanding artikel penyelidikan. Dalam kertas itu saya sentuh beberapa kemungkinan politik untuk UMNO BN sama ada bertanding solo, bekerja sama dengan PN atau bekerja sama dengan PH. Saya rumuskan berdasarkan situasi terkini dan semasa. Pilihan lebih ideal kepada BN adalah bekerja sama dengan PH dan parti-parti kerajaan perpaduan yang lain sekurang-kurangnya sehingga PRU 16. Namun sudah tentu pilihan muktamad adalah keputusan UMNO BN itu sendiri. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya sekali lagi di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, kali ini isu tentang Akmal Saleh. Sebenarnya Akmal Saleh ini mengikuti siapa? Banyak orang tanya saya, kata mereka, Akmal Saleh ini di bawah pengaruh siapa? Karena seakan-akan Akmal Saleh kadang-kadang mewakili Perikatan Nasional. Kadang-kadang seperti suaranya itu lebih kepada Perikatan Nasional. Sehingga ada netizen kata, kalau Akmal Saleh suka sangat dengan Perikatan Nasional, pindah dan umum saja kata mereka. Ada yang kata, berikan tajuk, Akmal Saleh pindah Perikatan Nasional. Ramai yang mendesak Akmal Saleh tinggalkan UMNO kerana kata mereka perbuatan Akmal Saleh menyebabkan UMNO makin dijauhi oleh penyokong-penyokong ataupun para netizen rakyat yang berbilang kaum. UMNO harus tahu bahawa UMNO mempunyai sekutu, Barisan Nasional punya sekutu iaitu MIC dan MCA. Tapi tindakan Akmal Saleh yang kadang-kadang menyebelahi ataupun kadang-kadang melampau menyebabkan penyokong yang bukan Islam Melayu akan meninggalkan Barisan Nasional. Harus diingat, Akmal Saleh patut melihat semua politik ini secara menyeluruh, bukan hanya melihat kepada satu pihak. Kalau Akmal Saleh mahu UMNO kembali semula menerajui negara ini, dia perlu tahu. Dia perlu sokongan dan dia perlu gabungan. Akmal Saleh mungkin lupa UMNO sebelum ini memerintah negara kita dalam Barisan Nasional. Itu perlu Akmal Saleh tahu. Secara pribadi saya nampak UMNO tidak akan dapat lagi memerintah negara ini dengan dominan sendiri. Dia mesti mempunyai sekutu. Dan itulah Akmal Saleh boleh pindah di Perikatan Nasional kalau dia berminatlah.
Seperti kebiasaan, sebelum kita teruskan ulasan ini, tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami sayang Malaysia. Tapi sebelum itu izinkan saya berkongsi kepada Anda semua. Ini terapi imun Transofector for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita tidak lagi bertindak seperti sepatutnya, kita kena penyakit, kita mudah kena penyakit, dan akar penyakit bertumbuh di dalam tubuh badan kita, lalu kita kena penyakit yang teruk seteruk-teruknya. Tapi apabila terapi imun ini mendidik, mengajar, merangsang, dan menyeimbangkan imun badan dalam tubuh badan kita, kita akan sembuh daripada penyakit karena imun badan kita lah yang menghapuskan akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita apabila dia jadi bijaksana. Jadi dapatkan produk yang hebat ini, penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran pada abad ini, dan produk ini lulus KKM serta halal. Dapatkannya melalui nomor telepon saya yang tertera, dan ingat ini mungkin jawaban kepada doa Anda selama ini untuk sembuh. Saudara, menurut pengarah komunikasi UMNO yang juga merangkap ahli Majlis Kerja Tertinggi, yaitu Datuk Lokman Adam, beliau kata secara jelas menyatakan bahwa Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr. Akmal Saleh, tidak berfungsi sebagai Ketua Pemuda UMNO. Akmal ini Ketua Pemuda H2O, bukan Ketua Pemuda UMNO, kata Lokman Adam. Jadi itu sebabnya ramai yang mahu supaya Akmal Saleh pindah sajalah ke Perikatan Nasional. Sebenarnya apabila kita teliti komen-komen di dalam ruangan komen, di dalam Facebook Akmal Saleh, banyak daripadanya, ramai daripadanya ialah penyokong Perikatan Nasional yang sengaja mengipas Akmal Saleh supaya lebih menentang kerajaan perpaduan ini. Mungkin penyokong sebenar UMNO sedikit yang memberikan komen dorongan kepada Akmal Saleh, yang memberikan komen-komen kononnya positif itu supaya Akmal Saleh berjuang lebih lagi. Mereka kata stand di belakang Akmal Saleh, mungkin kebanyakannya ialah para penyokong Perikatan Nasional dan bukan penyokong kerajaan perpaduan. Akmal Saleh harus belajar itu. Dia masih muda lagi. Jadi mungkin selok belok politik banyak yang dia masih belum tahu. Akmal sebaliknya, kata Datuk Lokman Adam, berfungsi sebagai Ketua Pemuda Datuk Seri Hisamuddin Tun Hussein. Hisamuddin ialah bekas naib Presiden UMNO dan kini ahli Parlimen Sembrong yang telah digantung. Beliau dikatakan merupakan tokoh yang mahukan kerjasama dengan Perikatan Nasional untuk membentuk kerajaan. Akmal ni saya tak anggap sebagai Ketua Pemuda UMNO, tapi Ketua Pemuda Hisamuddin Tun Hussein katanya. Kerana agenda dia ialah nak menjayakan agenda H2O. Dia nak pastikan H2O menjadi Perdana Menteri atau timbalan Perdana Menteri. Apa saja usaha yang boleh pecahkan hubungan BN dan PH ini, dia akan laksanakan, kata Lokman Adam. Ini memang kerja dia, tetapi kenapa DAP dan MCA masuk perangkap dia? Ini yang salah. Lokman berkata begitu berlatar belakangkan beberapa kontroversi yang menyaksikan pertembungan Akmal dengan dua parti tersebut. Beliau berkata demikian dalam rancangan audio siar NR Channel TV bertajuk UMNO dalam Kerajaan Perpaduan, Cabaran Peranan dan Hala Tuju. Lokman turut menjelaskan bahwa Akmal bukanlah calon utama untuk kedudukan Ketua Pemuda. Beliau turut mengakui Akmal banyak membuat kesilapan tetapi ia tidak dibangkitkan oleh DAP dan MCA. MCA ialah komponen BN, manakala DAP komponen Pakatan Harapan PH, dan kedua-duanya berada dalam kerajaan perpaduan. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.